Soalan saya yang pertama, Barisan Nasional sendiri menerima kekalahan yang paling teruk dalam sejarah politiknya. Daripada 191 kursi parlimen, BN hanya berjaya memenangi 30 kawasan. Kenapa ini terjadi, Tan Sri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mengadakan sesi ini. Ramai yang minta saya berkongsi berbagai-bagai pandangan. Saya sedar dan insaf saya bukan sesiapa. Saya hanya seorang ketua bahagian. Saya juga tidak dapat mempengaruhi sesiapa. Cuma sekadar untuk berkongsi pengalaman bolehlah, ya. Dan saya menerima undangan ini. Dan saya mau bercakap jujur. Dan saya harap sesi ini tidak melibatkan cerita yang direka-reka, tidak melibatkan fitnah, tidak melibatkan perkara-perkara yang tidak baik dan perkara-perkara yang diharamkan kita sebagai seorang individu Muslim. Kenapa kita kalah? Jawabnya mudah. Ya. Kita kalah adalah kerana kita gagal sebagai sebuah parti untuk menunjukkan kepada rakyat kita ada willpower untuk tidak melakukan ataupun untuk tidak membuat sesuatu yang rakyat tak suka. Ya. Kita terlepas peluang untuk menunjukkan setelah kita ditolak dalam pilihan raya yang lepas, kita tak sepatutnya mengulangi lagi buat perkara-perkara yang rakyat tak suka. Kita tahu rakyat tak suka kepada penyelewengan, rakyat tak suka kepada salah guna kuasa, rakyat tak suka kepada rasuah ataupun unsur-unsur yang sama dengannya. Tiba-tiba kita masuk dalam pilihan raya dengan kita dilihat tidak berbuat apa-apa. Melainkan kita cuba mempertahankan individu-individu yang tergolong dalam kategori tadi. Lebih-lebih lagi apabila individu itu dilihat menguasai dan memimpin parti kita. Jadi apa yang telah terjadi pada fikiran saya bukan perkara yang tidak kita ramalkan. Sebelum daripada penamaan calon, sebelum daripada kita membubarkan, kita dah bincang perkara ini. Bahawasanya bolehkah kita masuk pilihan raya dengan kita membawa imej individu-individu tertentu yang menjadi asas untuk orang nak pilih atau tak nak pilih kita. Dan kita telah membawa formula yang salah. Dan kita kelihatan tidak serik, kita tidak kelihatan tidak insaf, kita tidak kelihatan untuk mempunyai willpower untuk mengubah apa yang rakyat tak suka. Dan dengan itu rakyat telah memberi undi bukan kepada parti yang mereka suka, tetapi lebih kepada menolak pimpinan kita yang mereka tak suka. Maka terjadilah apa yang terjadi, di mana kekuatan kita berada di kalangan pengundi Melayu. Dan di kalangan pengundi Melayu yang mereka tak suka perkara ini, dia terpaksa lambatkan undi dia kepada Perikatan Nasional. Kerana mereka juga tak suka kepada PH. Ya, pengundi Melayu jelas trend yang ditunjukkan mereka tidak suka kepada parti PH, PKR, DAP dan sebagainya. Tapi mereka bukan juga fanatik ataupun menjadi penyokong kuat kepada Perikatan Nasional. Tapi kerana mereka tak suka kepada UMNO, tak suka kepada Barisan Nasional, daripada sudut dijangka kalau diberi kemenangan pada Barisan Nasional, orang tertentu, individu tertentu akan menguasai selepas daripada itu. Maka mereka menolak. Ada juga yang menyalahkan pengundi muda
pengundi muda ni dikatakan tidak faham tentang politik, khususnya pengundi 18. Itu yang jadi punca. Saya fikir ini satu daripada sikap yang menyebabkan orang bertambah benci pada kita. Kenapa kita nak salahkan pengundi? Adakah kita kata pengundi muda dalam negara kita ni yang tak reti, tak boleh nak menilai? Apakah kita nak katakan rakyat yang salah? Inilah sifat yang mana nak tunjuk kita sentiasa betul, rakyat salah. Ini satu sikap yang akan membenamkan lagi UMNO. Pada saya, pengundi muda telah membuat satu keputusan yang betul, di mana mereka mahu tengok negara ini ditadbirkan oleh pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Dan kita yang telah membuat tawaran yang salah. Bukan pengundi yang salah, kita yang salah. Dan Sri sebut beberapa kali tentang individu-individu. Dalam sesi individu ini kita sudah bersetuju untuk terus terang secara ikhlas siapa yang tadi masukkan individu. Terus terang saya katakan Datuk Sri Zahid sangat tidak popular di kalangan rakyat. Kita telah tengok macam mana trend dalam social media. Kita juga telah membuat beberapa kajian-kajian rambang. Jawapannya adalah jelas. Rakyat tidak menyukai Datuk Sri Zahid Hamidi. Dalam pilihan raya Melaka dan Johor, Presiden kita ke belakang. Waktu itu kita lebih tonjolkan Perdana Menteri yang baru mengambil alih jawatan. So the feel good factor itu kuat. Ya. Dan bukanlah kerana orang tak suka semata-mata soal-soal yang dihadapi oleh Presiden kita. Itu rakyat semua faham. Biarlah proses mahkamah yang menentukan. Beliau bukan merupakan seorang yang bersalah buat masa ini. Tetapi apabila dilihat dia yang nak memimpin parti, ya, dan dia menonjol ke hadapan dalam semua urusan-urusan parti untuk PRU. Di Melaka, beliau tidak ke depan. Di Johor, beliau tidak ke depan. Dalam pilihan raya di Kamera Highland, beliau tidak ke depan. Dalam pilihan raya di Semenyih, cuti terus. Dalam pilihan raya Rembau, beliau tak ada peranan. Dalam pilihan raya di Kimanis, saya yang antara menjadi penyelaras koordinator. Strategi kita, kerana kita tahu beliau perlu melalui satu proses. Tapi bila datang pilihan raya umum, beliau dilihat terlalu ke depan. Beliau membelakangkan keputusan-keputusan parti. Top 5, pemilihan calon. Beliau memancung orang-orang yang tidak sehaluan fikiran, pancung. Beliau sendiri solo mengumumkan manifesto parti. Sehingga kan poster boy ke belakang. Jadi strategi itu terlalu menonjolkan seorang tokoh dan sosok yang tidak diterima oleh rakyat. Itu adalah satu strategi yang salah pada saya. Dan waktu itu, bila kita beri gambaran itu, orang marah dengan kita. Semua orang tahu yang dekat dengan saya tanya, saya dah beritahu Kelantan 14-0. Saya dah beritahu kita akan kosong di negeri-negeri di mana PAS ada base. Di mana Bersatu akan tumpang daripada base PAS. Saya dah beritahu. Tapi orang tidak mahu percaya pada masa itu. Jadi pada saya kita telah tersalah strategi di mana kita mengenengahkan satu watak yang dijangka akan berkuasa kalau diberikan mandat, sedangkan rakyat tidak menyukainya. Maka kita tak dapat undi. Selain daripada strategi yang salah, sebenarnya UMNO sebelum ni dikatakan punya formula yang mudah untuk menang 2/3. UMNO hanya perlu bekerjasama dengan Bersatu dan PAS di dalam Muafakat Nasional. Tetapi pada tahun 2019, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid telah membuat satu survey oleh satu pihak bebas. Hasil survey itu beliau tunjukkan pada saya, di mana daripada survey itu dikatakan kalau kita nak menang cemerlang PRU 15, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu bergabung dan lawan satu lawan satu dengan Pakatan Harapan PH. Dan saya telah diarahkan untuk berbuat beberapa perkara untuk mewujudkan front yang kokoh di kalangan pembangkang. Dan di situlah juga bermulanya usaha untuk bekerjasama dengan PAS dan akhirnya lahir Muafakat Nasional. Dan dalam piagam Muafakat Nasional yang saya terlibat dalam turut mendraft di peringkat jawatankuasa dan terlibat sehinggalah membaca deklarasi tersebut, kita telah menyatakan bahawasanya penyatuan semula orang-orang Melayu melalui Muafakat Nasional itu
adalah jawapan yang tuntas untuk kita kembali kuat dan berkuasa. Dan dalam piagam itu disebut dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, kita akan membuat keputusan-keputusan dan jika ada perbezaan pendapat, kita akan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan. Begitu murni sekali artikel itu dibuat dan kita menyatakan bahawasanya PAS dan UMNO bebas membuat pendirian politik masing-masing. Kita anggapkan itu sebagai satu loose coalition. Tetapi matlamat hujung adalah jelas, iaitu selepas kita mewujudkan muafakat antara, sebab itu dipanggil muafakat nasional, bermula saja dengan muafakat UMNO dan PAS. Lepas itu kita akan mengajak bersatu bersama. Dan saya hatta telah ditugaskan untuk menjelaskan pula muafakat nasional kepada parti-parti bukan Islam, MCA, MIC dan sebagainya. Dan seterusnya kita katakan pada waktu itu, kita perlu membentuk satu grand coalition di mana Sarawak satu coalition, Sabah satu coalition, di Semenanjung satu coalition yang dipimpin oleh UMNO. Dan kita katakan itulah winning formula. Dan itulah juga yang telah membawa kemenangan kepada beberapa siri pilihan raya kecil. Maka saya begitu yakin sekali formula muafakat nasional ini, pertama, selaras dengan strategi politik. Kedua, selari dengan tuntutan agama. Kita baiki segala keretakan, perbezaan pendapat yang dulu dan sebagainya. Dan ternyata sekali, bila datang pilihan raya Tanjung Piai, bila kaum lain melihat orang Melayu kuat bersatu, hatta kita mula mendapat kembali sokongan daripada orang-orang Cina di Tanjung Piai. Dan bila kita uji dengan meletakkan calon daripada kalangan bukan orang Melayu, walaupun masa itu kuat sekali dorongan hendakkan di Tanjung Piai diletakkan calon Melayu, dan ramai kata kalau tak letak calon Melayu waktu muafakat nasional tengah kuat ini, kita akan kalah. Tapi kita memberanikan diri di bawah konsep muafakat nasional yang luas tadi, kita letakkan calon bukan Melayu. Tapi kita satukan orang Melayu di belakang. Orang PAS bekerja untuk calon bukan Melayu, orang UMNO bekerja untuk calon bukan Melayu, dan kita menang dengan majoriti yang besar di Tanjung Piai. Dan itu adalah satu proof yang nyata muafakat nasional lah formula yang ultimate, yang tuntas untuk politik Malaysia yang didokong, ditunjangi oleh UMNO, PAS dan juga waktu itu bersatu. Kita menentang bersatu pada waktu itu. Kita UMNO dan PAS, ya. Jadi malangnya formula itu telah di-abandon. Kalau nak diceritakan bagaimana mati tanpa kuburnya muafakat nasional, saya rasa elok saya share perkara ini sebab orang di luar tak begitu faham sebenarnya apa yang berlaku. Sebenarnya setelah kita tubuhkan muafakat nasional pada penghujung tahun 2019, setelah kita adakan perhimpunan himpunan perpaduan ummah, dan selepas itu kita memenangi siri pilihan raya di Rembau, di Semenyih, sampailah juga akhirnya ke Tanjung Piai. Dalam politik dalaman berlaku satu game politik dalaman, iaitu rumusan kita ketika itu, dan saya dan Taqiyuddin diarahkan untuk membuat jemputan kepada bersatu untuk masuk, kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional. Sebaliknya kita kata, kita mahu Perikatan Nasional masuk sebab payung gabungan untuk Semenanjung kita mahukan UMNO-led muafakat nasional. Dan itu dipersetujui. Ketika itu berlaku beberapa peristiwa. Pertama, pada sekitar bulan Julai 2020, Datuk Najib dijatuhkan hukuman yang berat oleh mahkamah yang menyebabkan satu sentimen rasa tak puas hati sehingga ahli parlimen konfront Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Yang kedua, pada masa itu juga kalau kita ingat, Biro Politik UMNO membuat keputusan menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Dan nak diringkaskan cerita, pada satu hari di kantin parlimen, di kantin sebelah lobi backbenches, saya duduk empat mata dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan dia bisik, dia beritahu pada saya supaya beritahu pada Tan Sri Muhyiddin, lantiklah dia jadi timbalan Perdana Menteri, dan kalau boleh Menteri Dalam Negeri. Saya tak tahu dia masih ingat atau dia lupa. Waktu itu dia menggunakan saya sebagai jambatan
untuk banyak perkara berunding antara parti-parti, termasuklah waktu gagalnya nak bentuk kerajaan negeri Perak sewaktu dia dah pun berlepas pergi ke Ipoh. Sayalah yang diminta supaya berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi untuk mendapatkan cukup sokongan SD bagi membolehkan Sahrani menjadi Menteri Besar. Itu antara contoh dia. Jadi pada masa itu dia sebut begitu dan saya faham, dan Tan Sri Muhyiddin masih hidup. Saya memang ada membawa perkara itu, pernah berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin, tapi Tan Sri Muhyiddin bertegas bahawasanya siapa-siapa pun boleh daripada UMNO, tapi tidak Datuk Sri Zahid. Sebab Tan Sri Muhyiddin sebut, I cannot trust this man. Dan saya sampaikan itu balik semula kepada Datuk Sri Zahid. Jadi peristiwa Datuk Najib dihukum, peristiwa Datuk Sri Zahid tak diterima secara total oleh Tan Sri Muhyiddin menyebabkan mereka sudah putus asa untuk mendapatkan dokongan Tan Sri Muhyiddin dalam isu-isu mereka. Dan pada waktu itulah, waktu saya telah pun mendapat, Tan Sri Muhyiddin declare dalam perjumpaan ahli parlimen di bangunan parlimen bahawasanya dia tidak boleh campur urusan mahkamah. Tapi soal bersatu nak masuk ke PN, dia kata tak apalah, nak masuk ke Muafakat Nasional. Muhyiddin declare, dia setuju masuk. Bila kita beritahu pada pimpinan, pimpinan kata nak jawapan hitam putih, nak ada jemputan hitam putih, nak jawapan hitam putih. Saya dan Datuk Taqiyuddin menguruskan perkara itu. Mula-mula saya dengan Taqiyuddin yang menandatangani jemputan itu. Kemudian diubah supaya kedua-dua Presiden dan Tun Guru Haji Hadi sign jemputan kepada Muhyiddin. Saya menghantar surat itu dan rekah cerita, Tan Sri Muhyiddin telah memberi jawapan secara bertulis, bersetuju menyertai Muafakat Nasional. Dan pada hari kita nak mengadakan mesyuarat jawatan kuasa di peringkat Muafakat Nasional, UMNO dan PAS, sebelum maghrib saya dipanggil masuk berjumpa dengan Presiden, dan antara arahannya ialah untuk tidak proceed dengan membawa masuk bersatu ke dalam Muafakat Nasional. Maka kami patuh dan perkara itu macam tergantung. Waktu itu saya tidak berapa faham sebenarnya apa sedang berlaku. Kemudian kita mula mendapat maklumat dan laporan bahawasanya telah ada perjumpaan yang dibuat, terutama sekali di Ampang sekitar bulan Julai dan bulan Ogos, antara yang terlibat antara lain termasuklah Anthony Loke, Anwar Ibrahim, Datuk Zahid Hamidi, merancang untuk memberikan sokongan kepada Anwar menjadi PM. Tapi kita fikir itu adalah soal strategi, kita tidak jadi isu sangat, tapi kita memerhatikan perkembangan. Itu sekitar bulan Ogos, waktu kita nak mengadakan pilihan raya di Sabah. Ya. Tiba-tiba Anwar mengeluarkan statement, dia cukup bilangan untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. So timbullah satu keraguan waktu itu. Ringkaskan cerita, akhirnya terbukti Presiden telah menandatangani satu surat untuk memberi sokongan kepada Anwar dan berjanji taat setia kepada Anwar. Dan ayat itu digunakan, bersetia dengan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Maka timbullah perbezaan pendapat yang mendalam di kalangan kita. Tapi waktu itu saya dituduh, dikatakan memfitnah. Ya, hasil akhbar saya digantung kononnya memfitnah. Sedangkan perkara itu hari ini sudah terbukti benar. Ya. Jadi kerana itu, dan sejak itulah mesyuarat terakhir Muafakat Nasional. Terus Muafakat Nasional tidak lagi diadakan mesyuarat, sudah tentu kerana PAS bertegas tak mahu Anwar. No Anwar, no DAP itu polisi bersama UMNO dan PAS menjadi polisi Muafakat Nasional. Jadi waktu itu Muafakat Nasional mula tidak berfungsi, maka begitulah sampailah ke akhirnya sekarang. Akhirnya jadi no bersatu, akhirnya no PAS, kemudian timbullah cerita going solo. Jadi formula going solo ini ada formula yang di-create oleh pucuk pimpinan untuk menjayakan satu grand design yang terselindung daripada ahli parti. Ahli parti masih lagi no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Quietly pimpinan sudah membuat satu agenda plan lain, yang mana barulah hari ini meletup keluar semua sekali. Sedangkan conversation telefon, surat, perjumpaan-perjumpaan di sebuah rumah di Ampang yang antara lain
sampai peringkat menanda tandangan SD. Siapa yang terlibat? Noh Omar terlibat, Nazri Aziz terlibat, Tajuddin Rahman terlibat pada ketika itu. Ini ada orang-orang yang boleh menjadi saksi. Jadi sekarang ini di-abandon Muafakat Nasional kerana ada PAS dan juga Bersatu, dibawa teori going solo, dan Presiden mempunyai satu kumpulan penulis naratif untuk membuat justifikasi untuk meninggalkan strategi yang saya kata tadi, strategi pasti menang, ditinggalkan kerana agenda peribadi nak buat going solo. Tapi maksud going solo itu adalah ke arah membantu PH dan Anwar Ibrahim. That formula is a failed formula dan is proving to be a disaster. Tapi adakah istilah Bersatu dengan PAS untuk hendak membunuh UMNO dijadikan justifikasi pada tindakan yang dibuat untuk itulah satu naratif yang direka untuk menghalalkan strategi solo. Baik, saya nak tanya balik soalan cukup mudah. Waktu kita jatuh, ada kenapa, tidakkah itu saat terbaik PAS boleh bunuh kita? Tapi akhirnya PAS membantu kita. Waktu kita mula membentuk kerjasama dengan PAS, calon PAS ke calon UMNO yang kita dokong? Pilihan Raya Cameron Highland, calon siapa? Calon UMNO, PAS sokong. Datang pilihan raya Semenyih, calon mana? Calon UMNO, PAS sokong. Dalam pilihan raya di Rembau, calon mana? Calon UMNO, PAS sokong. Dalam pilihan raya Tanjung Piai, calon mana? Calon UMNO, PAS sokong. Dalam pilihan raya kecil Kimanis, calon mana? PAS sokong. Di mana kata PAS nak membunuh UMNO? Itu waktu saat UMNO begitu jatuh. Kita kena jujur. Kita tidak boleh berbelit dalam soal politik. Kita kena ikhlas. Begitu juga dalam soal Bersatu. Ya, saya sampai dituduh saya ni pro Bersatu. Tapi saya tidak mau berjujur sakat terus terang. Waktu UMNO tak ada duit, dalam pilihan raya di Sabah, berpuluh juta Bersatu membantu kita di Sabah. Macam mana boleh nak membunuh kita tapi dia membantu kita? Tapi waktu itu kerana jajaran baru telah bermula, kita sengaja mewujudkan kebencian kepada Bersatu dan PAS. Jadi bila kita berkata benar, dituduh kita membawa suara pihak lawan. Saya berpegang kepada prinsip dalam piagam, kita bertindak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran jelas, kita tidak harus memerangi sesama-sesama Islam. Kita harus, kalau nak bina kekuatan, kita jangan lagi berpecah belah. Saya berpegang kuat pada itu. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Jangan lagi kamu berbantah-bantah dan berpecah belah. Nescaya kamu hilang kekuatan, hilang semangat. Dan waktu susah, hendaklah kamu bersabar, kerana Allah menyukai orang yang bersabar. Jadi bila kita jatuh terjelapak daripada parti yang memerintah sekian lama, kita patut ambil pedoman dalam Al-Quran, kerana Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Al-Quran cara hidup kita. Al-Quran menuntut supaya kita bersatu. Kita sudah bersatu elok, kerana kita ada agenda pribadi, kita menentang apa yang ada dalam Al-Quran. Dan budaya ini sedang ditanam sampai sekarang. Sampai sekarang kita nak menolak saudara seagama dengan kita, yang berjuang dengan kita. Kita menuduh dia nak mematikan kita. Sedangkan kita tahu mereka banyak membantu kita. Dan kita sekarang nak dibawa lagi untuk masuk ke satu lubang lain yang jelas merupakan musuh kita. By any standard, by any parameter, yang kita nak bawa masuk pergi ke DAP dan Parti Liberal PKR ini, itu bukankah parti yang nak membunuh kita? Sejak daripada tahun 1963. Sekarang ini dimomokkan kepada ahli-ahli UMNO, cuba memberikan justifikasi yang berbagai-bagai. Kita nak menentang panduan yang disebut dalam Al-Quran, supaya kita jangan ambil orang yang bukan daripada kalangan kita menjadi orang kepercayaan. Boleh bersahabat. Tapi sekarang kita nak menolak sahabat-sahabat
seagama dengan kita, parti-parti yang sealiran dengan kita, kita nak pergi kepada parti yang jelas mengamalkan dasar sosialis dan sebagainya, dan liberalis dan sebagainya. Saya fikir kita sedang masuk dalam satu zon bahaya kerana pucuk pimpinan yang telah gagal mahu terus membawa naratif. They are all failures. Kalau dah gagal begini teruk, masih lagi terus nak membawa naratif, kita akan berjumpa dengan kegagalan yang lebih besar. Tan Sri, apa masalah kalau bekerjasama dengan DAP? Kerana UMNO sendiri dalam Barisan Nasional pernah bekerjasama dengan MCA, Gerakan dan parti kaum-kaum lain India. Adakah apa DAP ni dianggap sangat sosialis atau bagaimana? Banyak orang kata kita ni kenapa kalau tak boleh kerjasama dengan DAP, sedangkan kita bekerjasama dengan MCA pun China juga, India dan sebagainya. Ini satu persepsi yang sangat salah. UMNO tidak pernah menentang mana-mana parti tak dasar kaum. UMNO ni malahnya sebelum wujud DAP lagi, kita dah bekerjasama dengan orang Cina, orang India, orang Dayak, orang Iban dan Kadazan. UMNO bukan parti resis. Kita tak setuju dengan DAP, saya kata. Pernah saya satu ketika dulu saya sebut, kalau ada titik persamaan dalam perjuangan hatta DAP, saya kata, kita boleh bekerjasama. Tapi apa dia titik persamaan itu? Adalah dasar. Ya, kalau DAP ubah dasar dia lain. Oh, ada orang kata sekarang kita boleh bekerjasama kerana tak ada lagi Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, kerana ada Anthony Loke. Minta maaf saya nak guna sikit perumpamaan kiasan yang kasar. Kalau daging babi itu haram, hanya dengan kerana tukar tukang masak, dia halal ke? Ya? Dia masih tetap DAP yang sama. Jadi penentangan kita pada DAP ni bukan atas dasar res, bukan atas dasar kaum. Yang duk anti Melayu apa semua macam Superman DAP, itu dia anti Melayu, dia anti Islam. Kita tidak pernah anti apa-apa kaum kerana parti kita adalah parti yang paling banyak kaum berbagai-bagai. Yang kita kata tak sealiran itu, saya kata titik pertemuan yang tak sama sampai sekarang, ialah DAP dalam perlembagaan dia memperjuangkan sosialisme. Dia sosialis parti, basically. Sosialis kalau pergi ekstrim, komunis. Kalau pergi ekstrim, dia ambil sosialis liberal. Sebab liberal itulah dia boleh duduk dengan PKR. Maka di situlah datangnya LGBT, etis, segala macam. Tapi kita bukan parti liberal. Kita bukan parti sosialis. Kita mempunyai dasar perjuangan nasionalis kita yang berteraskan Islam. Yang serupa dengan kita dasarnya bersatu, PAS. Itu yang dasar serupa. Personaliti lain-lain. Tapi dengan DAP ni penolakan kita ni kerana benda yang titik pertemuan yang sangat fundamental. Bukan soal leadership. Ini bukan soal Lim Kit Siang atau Anthony Loke. Sebab perlembagaan DAP tak pernah dipindah. Deklarasi setapak tak pernah dipindah. Dasar Malaysia tak pernah dipindah. Dan saya tahu dalam pilihan raya yang lepas DAP telah buat silap. Kerana bila dia merintah dia rakus. Dia rakus nak ubah itu ubah ini, orang Melayu benci. Sekarang DAP zaman Anthony Loke akan datang penampilan yang berbeza. Jarumnya akan jadi lebih halus. Pisaunya akan jadi lebih halus. Tapi strategi mereka tidak berubah. Mereka kekal parti sosialis. Mereka kekal parti yang berpegang kuat pada prinsip Malaysia. Mereka kekal sebagai parti yang nak melaksanakan deklarasi setapak. Adakah kita mahu lupa ini semua? Saya tak ada kebencian peringkat personal pada DAP. Jauh sama sekali kerana soal isu Cina dan Melayu. Sebab kawan saya Cina, MCA Cina, parti-parti kawan-kawan kita di Sabah Sarawak ramai orang Cina. Dan parti kita ini adalah parti yang sebelum merdeka lagi kita berkawan dengan orang Cina. Kita tak ada masalah. Ini bukan soal Cina Melayu. Tapi soal ideologi perjuangan DAP sangat bercanggah dengan ideologi perjuangan UMNO, bercanggah dengan ideologi perjuangan Bersatu, bercanggah dengan ideologi perjuangan PAS. Sebab tu pada saya, kalau kita nak bermuafakat, seperti mana ayat surah Al-Imran 118 tadi, kita nak ambil sebagai orang kepercayaan, kena orang-orang yang mempunyai ideologi perjuangan yang sama. Kalau kita ambil orang yang ideologinya memang nak makan kita, ya,
Memang ideologi nak matikan kita, yang sebut dalam Al-Quran tu, yang lidahnya jelas terpancar kebenciannya, dalam hatinya lebih besar lagi, kata dalam Al-Quran. Kemudian kita langgar apa yang ada dalam Al-Quran yang menjadi prinsip perjuangan UMNO, teras perjuangan UMNO, kita langgar, maka pada saya bencanalah yang menunggu kita di hadapan. Jadi menolak DAP bukan soal apa yang berkait dengan soal Cina atau tidak Cina. Sebab dalam Parti Barisan Nasional kita amat memerlukan kepada keberadaan rakan-rakan daripada semua kaum, semua agama, semua keturunan. Jadi kita harus jelas perkara itu. Tapi bila Zazi sebut soal agama, ada yang sering bercakap sokong DAP bukan tukar agama pun. Memanglah. Siapa kata sokong DAP tukar agama? Siapa yang kata sokong DAP tukar agama? Sokong DAP tapi kita masih Islam lagi. Ya? Kita walaupun sokong DAP, kita masih Islam. Betul lah tu. Baik, kalau you makan babi, you Islam tak? You Islam kan? Tapi daging tu haram ke tidak? Haram kan? Super juga. Ini bukan soal Islam tak Islam. Saya kata, ideologi dan dasar perjuangannya bercanggah dengan Islam. Kerana dia jelas dalam perlembagaan dia memperjuangkan sosialis. Kita tidak memperjuangkan sosialis. Baca perlembagaan kita perjuangkan atas dasar Islam. Dia sebut dalam perlembagaan dia, bukan benda yang saya reka. Boleh buka perlembagaan DAP. Deklarasi Setapak is a written document. Malaysia is a written document. Ucapan pemimpin-pemimpin DAP ada dalam archive, boleh buka. Ucapan sampailah kepada berlakunya peristiwa 13 Mei. Ada penuh dalam archive, laporan-laporan polis yang terdapat dalam archive negara dan sebagainya. Jadi bukan soal sokong DAP pun kita Islam juga. Tidak. Politik ini tidak semudah itu. Apabila sesebuah parti itu diberi kuasa, dia akan melaksanakan ideologi perjuangan dia. Sekarang kita nak beri kuasa kepada DAP. Kalau dia menang sendiri tak apa. Orang Melayu dan orang Islam telah tolak DAP dalam PRU 15. UMNO nak tolong menobatkan dia jadi kerajaan. Saya reda melawan. Sebab apa? Orang Melayu dah tolong kita. Kita tak ada kekuatan nak mengalahkan DAP. Pengundi-pengundi Melayu telah menolong kita, tak campakkan undi kepada PH. Dia campakkan undi kepada PN. Kalau orang Melayu di luar sana dah menolong UMNO, tapi UMNO nak betray orang Melayu dengan mengangkat DAP daripada tak boleh jadi kerajaan sekarang, kita angkat dia jadi kerajaan. Jawabnya, UMNO akan dilupakan oleh orang Melayu dan Islam buat selama-lamanya. Sebab keberadaan kita tidak lagi relevan. Kita pertimbangan kita hanya nak jadi menteri besar, nak jadi esko, nak masuk dalam kerajaan. Pada saya itu perkara nombor 2. Kalau kita dapat kuasa. Tapi mestilah dapat kuasa berdasarkan kepada perjuangan kita, bukan dengan menempel. Saya tidak kata nak suruh sokong PH atau PN. Pada saya kedua-duanya musuh kita. Pada saya kalau kita hanya ada 30 kursi, artinya mandat tak diberikan pada kita untuk jadi kerajaan. Kenapa kita nak menyelinap masuk jadi kerajaan? Dulu kita masuk jadi kerajaan pun orang sindir kita, tebuk atap lah, langkah itulah, langkah inilah, itik patah kaki lah, macam-macam lah. Jadi sekarang ni, terimalah kekalahan secara bermaruah. Terimalah verdik rakyat. Kita jadi pembangkang. Biarlah PN dengan PH, dia nak buat apa yang dia nak buat. Tapi akhirnya sekarang kita berpecah. Malah mungkin 30 ahli parlimen kita, separuh nak sokong PN, separuh nak sokong PN. Wallahualam, saya tidak ahli parlimen. Tapi apa-apa unsur perpecahan hanya menjadikan kita semakin lemah. Mana Dazi? Kerjasama ini, kita sebenarnya menggali lubang kubur kita, UMNO lagi. Ya, gali lubang kubur ke apa ke, balik pada Al-Quran. Al-Quran telah beri semua garis panduan pada kita. Siapa kawan, siapa musuh, siapa harbi, siapa zimmi. Semua garis panduan dah ada. Rasulullah telah tunjukkan pada kita. Ya? Pas, lemah, tak ada duit, kecil, tapi dia pegang prinsip sekarang. Kita ada kuasa, ada duit, ada segala-galanya. Di mana kita? Orang Melayu pun dah tak terima kita sekarang. Kalau kita tengok keputusan pilihan raya yang 2015, kita hanya dapat undi 3 juta lebih daripada 22 juta pengundi.
Apa makna angka 3 juta? Yang sedang masih mempertahankan kita hanya ahli kita. Ahli UMNO ada 3 juta lebih. Masa pilihan raya pun dapat 3 juta lebih. Tapi 3 juta lebih ni, ahli UMNO tu hanya 15% daripada pengundi. That's why we couldn't make it. Why? Sebab yang bukan ahli, yang penyokong kita bukan ahli, dia boleh beralih arah. Ambil contoh Ketereh. Ketereh ada ahli 15,000 lebih. Dulu saya dapat undi, waktu pengundi hanya 65,000, saya dapat 25 lebih, sampai 20, hampir 26,000. Ahli hanya 15,000, 16,000. Pilihan raya kali ini, kita hanya dapat undi 17,000, sewaktu pengundi dah naik jadi 85,000. Apa maknanya? Hanya ahli UMNO saja yang menyokong UMNO dalam pilihan raya baru ni. Orang-orang lain yang bukan ahli telah meletakkan undinya kepada Perikatan Nasional. Jadi kalau itu pun kita tak boleh nak mentafsirkan lagi, para pemimpin yang diberi mandat masih tak boleh mentafsirkan ini, maka kita akan terus-menerus dipatuk berkali-kali dalam lubang yang sama oleh pemimpin-pemimpin yang sama. Dan saya dah sebut tentang Presiden dan sokongan kepada pihak mana untuk membentuk kerajaan. Kita dah masuk hari ketiga dan kita masih lagi belum mampu membuat keputusan sama ada untuk menyokong Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Adakah ini berpunca daripada Presiden UMNO sendiri atau bagaimana? Dia mudah saja. Sekarang ni timbul banyak kekeliruan. Presiden merasakan dengan siapa dia nak berunding ni, hak dia. Kerana kononnya bakal-bakal calon dulu telah menandatangani SD yang membolehkan dia untuk berunding. Baik. Adakah kita tak faham dalam soal melantik seorang Perdana Menteri, ia bukan satu benda yang akan dirujuk secara en blok kepada mana-mana parti. Baca perlembagaan perkara 3 dan butiran-butiran di bawah perkara 43 dalam perlembagaan menyebut pelantikan seorang Perdana Menteri berdasarkan kepada kepercayaan majoriti ahli-ahli parlimen. Bermakna apabila tuanku nak mempertimbangkan siapakah pada hemat baginda seorang yang mempunyai support majoriti, dia kena dapatkan pandangan daripada setiap individu yang menang. Sedangkan orang yang sign bagi aku janji itu dulu, dia bukan berstatus ahli parlimen pada ketika itu. Dia hanya untuk jadi calon. Jadi kerana nak jadi calon, dia sign. Kalau kita sign sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan negara, apa yang kita buat adalah unconstitutional. Benda ni kena faham. Benda ni simple. Jangan make it complicated dan menimbulkan keliruan kepada ahli. Apa-apa aku janji, at the maximum ialah kita boleh memecat seseorang itu daripada menjadi ahli. Tapi kita kena ingat, kalau kita nak memecat seseorang itu menjadi ahli, basis pemecatannya ialah melanggar keputusan parti, bukan melanggar keputusan individu. Baik, apa dia keputusan parti? Keputusan parti dibuat oleh badan tertinggi Perhimpunan Agung UMNO, bahawasanya UMNO tidak boleh beri sokongan kepada Anwar dan juga PH. Jadi kalau nak pecat sesiapa yang melanggar keputusan parti, Presiden kena terpecat dulu, bukan dia boleh pecat orang lain. Sebab yang melanggar keputusan parti yang dibuat secara bertulis, yang dibawa dalam Perhimpunan Agung, dua perkara yang besar. Pertama, mewujudkan muafakat nasional. Itu dibawa dalam jawatan kuasa teknikal, jawatan kuasa MN, bawa pada biro politik, bawa pada MT, bawa kepada PAU. MN tu bukan buat cara simple-simple. PAS pun macam tu juga. Bawa ni, bawa jawatan kuasa harian, bawa Dewan Ulama, bawa kepada muktamar. Dua-dua parti telah lalui proses, maka dia telah menjadi dasar. Maka membelakangkan muafakat nasional, tanam muafakat nasional tanpa kubur dan pergi bekerjasama dengan Anwar, sebenarnya telah melanggar keputusan Majlis Tertinggi dan PAU yang telah meluluskan muafakat nasional. Tapi perkara ni sebelum ni tak dibahaskan. Kita nak jaga keharmonian dalaman parti, tapi in spirit. Saya nyatakan sekarang dengan jelas, muafakat nasional bukan perkara biasa, perkara diputuskan oleh PAU, maka dia menjadi dasar.
Maka masuk pilihan raya meninggalkan Muafakat Nasional, buat pilihan raya solo dengan berpakat dengan Anwar Ibrahim adalah melanggar keputusan parti. Orang yang melanggar keputusan parti patutnya diambil tindakan disiplin dan buang. Kedua, dasar Nur Anwar DAP juga dibawa dalam biro politik, dibawa dalam MT, dibawa ke dalam PAU. Jadi kalau nak bercakap tentang nak pecat ahli parti, bukan nak pecat ahli parlimen. Ahli parlimen berpegang pada putusan PAU. Presiden tidak ada kuasa mengatasi keputusan PAU. Ya? Kalaulah ahli parti tadi, ahli parlimen kita beri mandate kepada presiden, cuba baca dokumen dia, adalah untuk menjalankan perundingan. Saya yakin ahli parlimen tidak kata apa-apa. Presiden nak berundinglah. Apa juga hasil perundingan, selagi tidak bercanggah dengan keputusan PAU, ahli parlimen wajib kena ikut. Tapi kalau berunding, hasilnya bercanggah dengan keputusan PAU kena prevail. Very simple. Jadi tak boleh nak pecat ahli parlimen kita kerana tidak ikut putusan presiden. Itu pentafsiran dan pahaman saya. Jadi kalau Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, kalau Datuk Seri Hisham, ini semua adalah veteran politik. Hisham, Datuk Seri Ismail semua mempunyai latar belakang undang-undang yang kuat. Mereka orang yang faham undang-undang. Mereka sampai hari ini terpacak mempertahankan keputusan parti untuk tidak bekerjasama dengan PH. You nak pecat orang yang mempertahankan keputusan parti ke? Ataupun you nak pecat orang yang melanggar keputusan parti? Jadi pada saya, hari ini pun Hanif Khatri, seorang peguam terkemuka, memberikan kujahan dari sudut undang-undang bahawasanya ahli-ahli parlimen mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan siapa Perdana Menteri yang dia sokong. Dan dia tak terkait dengan soal SD yang ada di tangan Presiden, dan oleh kerana SD itu bercanggah dengan perkara 43(2) dalam perlembagaan, SD itu adalah null and void. Apalagi kalau menandatangani under duress, terpaksa tanda tangan kerana nak ditukarkan dengan watikah. Jadi itu bukan satu deklarasi yang secara jujur. Apalagi pula dia sign, dia tak ada local standby, sebab waktu dia sign dia bukan ahli parlimen. Banyaklah benda kalau nak dibahaskan. Tadi sebut tadi tentang pemecatan. Kuasa pemecatan ni ada pada presiden. Siapa dia? Kuasa pemecatan ni ada pada You presiden. baca perlembagaan mana? Biasanya dia pecat macam tu saja. Soal biasa lain. Tapi you sebut kuasa, ini masalah kita yang menjadikan semua orang keliru. Di mana ada kuasa presiden memecat sesiapa? Buka perlembagaan UMNO satu-satu. Perlembagaan UMNO dalam soal calon, dalam soal pecat orang, itu jelas. Yang langgar tu individu. Presiden tu institusi. Zahid Hamidi itu individu. Yang langgar tu Zahid Hamidi, bukan presiden. Kuasa presiden ada kuasa tertulis dalam perlembagaan parti. Buka balik. Macam calon. Lepas kita kalah PRU 14, kita buat pindaan-pindaan perlembagaan. Bahas siang malam. Akhirnya kita luluskan. Apa di antara lain? Calon-calon hendaklah dicadang, wajib dicadangkan oleh bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian mengangkat kepada perhubungan. Perhubungan tak boleh tolak, perhubungan boleh tambah. Kemudian perhubungan dia kena angkat pada majlis tertinggi. Baca dalam perlembagaan, kuasa memilih calon bukan kuasa presiden. Kuasa memilih calon adalah kuasa majlis tertinggi. Dan majlis tertinggi dalam urusan pilihan raya delegate kepada top 5. Dan dalam perlembagaan itu sebut, kalaulah calon yang dicadangkan itu tidak dipersetujui oleh majlis tertinggi, yakni top 5, hendaklah kembali semula berunding dengan bahagian, kemudian barulah boleh buat kata putus. Satu pun tak ikut. Apa lagi nak pecat? Pernah berlaku dalam pilihan baru ni, dalam mesyuarat MT baru-baru ni, dalam penutup mesyuarat, ambil keputusan gantung 2 orang ketua bahagian. Akhirnya terpaksa tarik balik. Sebab apa? Unconstitutional. Kalau you nak pecat seseorang, you kena bagi dia justice. Termasuk show cause. Termasuk menghadap jawatankuasa disiplin. Jawatankuasa disiplin pun tak ada kuasa pecat. Jawatankuasa disiplin kena perakukan kepada majlis tertinggi. Hanya majlis tertinggi yang boleh pecat. Jadi, mitos bahawasanya presiden boleh buat segala-galanya, inilah yang telah merosakkan UMNO sekarang. Dan itulah yang telah cuba diambil kesempatan. Majlis tertinggi tidak dihormati. Dalam NKT bincang benda lain, press conference keluar benda lain. Berapa kali? Berkali-kali.
Jadi parti ni tak boleh dikendalikan oleh seorang. Sebab itulah dulu pada tahun 1900 pada tahun 2009, waktu Datuk Najib baru mengambil alih UMNO, satu keputusan telah dibuat, iaitu barang siapa dihadapkan ke mahkamah atas kes-kes jenayah, jawatannya hendaklah digantung terlebih dahulu. Dan itu keputusan itu diminitkan sampai sekarang belum pernah diubah. Apa kebijaksanaannya keputusan itu? Ialah kalau kita tidak menggantung seseorang yang telah dihadapkan ke mahkamah, tendensinya dia akan guna parti sebagai perisai dia. Tapi bila perkara itu berlaku, terutama sekali pada Datuk Seri Najib dan sebagainya, kita tak pakai, tak kuat-kuasakan benda itu kerana kita tahu dalam kes Datuk Seri Najib terutamanya, ini adalah political prosecution, pendakwaan dengan niat yang tidak baik. Maka kita tidak invokekan peraturan itu. Maka walaupun tak diletakkan jawatan, kita boleh jalan terus. Tetapi Datuk Seri Najib, dalam kepimpinan beliau seorang yang gentleman. Beliau seorang yang jujur. Beliau seorang yang berprinsip. Saya nak kongsi satu pengalaman. Apabila 15 orang ketua bahagian, ini semua cerita tak ada di luar ya. Bila 15 orang tarik, jatuh kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Kami dalam kerajaan berpandangan, kita tidak boleh buat pilihan raya ataupun serah semula pada Agong. Kerana kita ada, kalau macam Dr. Mahathir, dia boleh letak, dia collapse, kena pilih Perdana Menteri baru. Kita renegotiate dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya terlibat sampai peringkat menandatangani perjanjian antara dua tokoh, bukan antara parti ya, antara PM8 dengan PM9. Saya menghadap Datuk Najib di rumah Tengku Adnan 3 kali membincangkan bagaimana nak bentuk kerajaan dan mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Saya tahu Datuk Seri Najib sangat tak suka pada Muhyiddin. Saya tahu Datuk Seri Najib sikit sebanyak terlibat, sukuannya mendorong orang-orang ini tarik diri. But he's a gentleman. Bila kita duduk bincang dengan dia, dia berusaha. Itu Datuk Najib, orang yang sangat berprinsip. Satu lagi contoh, apabila kalah dalam pimpinan pilihan raya 2014, kami duduk di bilik tingkat 38 ke berapa masa tu dengan Datuk Najib. Dan dia sebut terus, saya tahu saya kena ambil tanggungjawab ini. Saya akan meletakkan jawatan. Tengah hari ini saya akan buat pengumuman. Saya akan ambil tanggungjawab. You see, Datuk Seri Najib. Sebab tu dia dihormati sampai sekarang. Dia dihormati. Saya menghormatinya sampai sekarang. Sebab supaya juga waktu nak menandatangani SD sokong Mahathir. Mahathir yang dah lanyak Datuk Seri Najib begitu rupa, waktu kita nak sokong Mahathir, waktu kita tak nak Anwar, Datuk Seri Najib sign. Saya masih ingat lagi dia kata, for the sake of the party. Dia sign. Lepas tu bila SD kita tak laku, kita nak sign sokong Muhyiddin. Okey? 3 orang terakhir yang sign. Orang lain semua dah sign. 3 orang terakhir yang tak sign adalah Datuk Najib. Tapi bila kita jumpa Datuk Najib, dia cakap, I'm a party man. I follow party line. Saya salute Datuk Najib. Sampailah sekarang. Sehingga kan dia kata, urusan ke mahkamah, saya akan hadapi. Sampai ke akhir dia membela diri. Dia tidak menyeret parti. Dan dia tidak menyebabkan parti kalah macam kita berlaku sekarang. Ini perbezaan antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Dan Datuk Seri Zahid setelah kalah begini rupa, seburuk-buruk zaman Datuk Najib, kita menang 79 kerusi. Ya. Sekarang ini, UMNO hanya 26 kerusi. BN hanya 30 kerusi. Kita masih tidak mahu buat tindakan yang paling honorable. Ya. Pada saya, semua orang yang setelah gagal di negeri-negeri yang pimpinannya kursinya kosong, berjiwa besarlah supaya way forward ke hadapan mengikut cara pimpinan yang baru. Tapi kita masih nak teruskan agenda yang kita set bulan Ogos tahun 2020 yang telah menggagalkan kita. Minta maaflah, sekarang saya dah pilih untuk berkongsi secara terbuka. Itulah benda yang sedang berlaku. Nasihat saya dah tak ada apa kepentingan dalam UMNO. Saya dah bukan ahli parlimen, saya hanya seorang ketua bahagian biasa. Ya. Saya memberi nasihat sebagai salah seorang yang agak lama dalam parti. Utamakan parti dulu. Kalau nak kira jiwa yang luka, saya jiwa yang paling luka sekali. Di saat saya menjadi menteri, di saat saya berempah pulas waktu parti paling susah
berada dalam kerajaan. Di saat saya turut membantu PM mendapatkan dana untuk parti, saya dituduh sebagai tak setia kepada parti. Siapa yang bersuara dalam parlimen mempertahankan parti? Waktu DAP merasak dalam parlimen, siapa yang bangun dan mempertahankan parti? Kami ahli-ahli parlimen. Tapi kita yang dituduh tidak setia. Kita dituduh sebagai pengkhianat. Pengkhianat ke kita tolong bantu mendapatkan berbagai-bagai perkara nak mempertahankan parti. Waktu parti berhadapan masalah dengan ROS, kita pertahankan parti. Waktu tak nak sebutlah sepanjang kita berada dalam kerajaan. Dan kerana kitalah akhirnya UMNO kembali berkuasa menjadi Perdana Menteri. 3 kali saya mengaku kita menggagalkan rancangan Datuk Seri Zahid. Waktu saya surat pada Agong, kita menggagalkan. Waktu nak gagalkan bajet, kita lepaskan. Waktu 15 orang tarik diri, kita selamatkan. Sehingga akhirnya UMNO menjadi Perdana Menteri. Itukah penderhaka pada parti? Akhirnya, saya dipancung masa pilihan raya. Sedih, pedih, duka cita, dan saya dah tahu dah. Rosaklah bahagian ketereh yang saya bina daripada kubu PAS menjadi kubu UMNO. And betul. Tu dalam saat saya berempah pulas, menghabiskan duit, menghabiskan tenaga, sokong calon yang tidak dicadangkan oleh bahagian kerana telah dipilih peribadi oleh Presiden. Akhirnya kalah 23,000. Tapi, inikah orang yang tak setia kepada parti? Pada saya, orang yang tak setia kepada parti adalah orang yang menghancur dan menyebabkan parti kalah. Saya adalah orang yang menyebabkan parti menang. Saya berhenti sebagai wakil rakyat yang menang. Saya tidak menggagalkan parti. Yang menggagalkan parti ialah orang yang menyebabkan parti kalah. Terakhir, sebagai pemimpin yang berjiwa besar, yang menerima walaupun tidak dicalonkan, tapi masih lagi bertungkus lumus membantu calon-calon lain, apa nasihat Sri pada Presiden? Saya terlalu sayang pada UMNO ni. Saya masa saya rasa ini tak perlu jadi rahsia lagi. Waktu saya tidak disenaraikan sebagai calon, saya mendapat tawaran daripada hampir kesemua parti untuk menjadi calon mereka. Dan di satu saat, borang pencalonan telah diisi, duit deposit telah dibayar, dan watikah telah diluluskan untuk saya. Sehinggalah kepada pagi penamaan calon. Akhirnya saya buat keputusan nekat, saya tidak akan menerima. Apa lagi kalau nak suruh saya masuk parti lain. Satu keputusan yang berat bagi saya. Sebab apa? Sebab saya sayangkan UMNO. Saya berjuang dalam UMNO bukan kerana nak jadi wakil rakyat. Bukan kerana nak dapatkan pangkat dan jawatan. Saya nak berjuang dalam UMNO. Pertama, apa pun kita lakukan di dunia, kita kena jawab di akhirat. Saya akan hanya buat benda selagi tak bercanggah dengan Al-Quran, selagi tak bercanggah dengan hukum-hukum dalam Islam. Biarlah apa orang lain nak kata. Kalau nak suruh pilih antara PAS dan Bersatu, dengan PKR dan PH, conscience saya clear 1001%. Hukum syaraknya mewajibkan saya membantu PAS dan Bersatu. Orang lain nak buat putusan, buatlah. Tapi saya fikir, lama-kelamaan kita tetap mati, kita kena jawab pada Allah SWT. Tuhan akan tanya, kamu sokong DAP dulu, kamu sokong PKR dulu, asas apa? Di mana kamu letakkan pendirian kamu? Saya tak mahu buat benda yang saya tak boleh jawab di akhirat, di depan Allah, saya malu. Ya? Waktu dalam parlimen, DAP menuduh PAS, kalau PAS berkuasa dalam negara ini, maka negara ini jadi negara Taliban. Apa makna dia? Dia menghina Islam. Dia tak tahu pun apa itu Taliban. Dia tak tahu apa itu berlaku di Afghanistan. Tapi DAP, termasuk dalam pilihan raya baru ni, dia telah menuduh PAS akan menjadi Taliban. Tanggungjawab saya apa? Nak sokong apa yang DAP buat? Saya mempertahankan PAS. PAS merintah Kelantan berpuluh tahun, adakah Kelantan jadi Taliban? Jadi kita kena jujur. Ada batasnya dalam berpolitik. Tak boleh kerana nak jadi menteri, kerana nak lepaskan kes kita, kerana kepentingan peribadi kita, kerana takut tak ada duit, tak ada peruntukan, tak ada projek, kita korbankan benda yang agama larang. Pada saya tak sanggup nak buat macam itu. Jadi nasihat saya, politik juga. Pada saya politik sebahagian pada ibadat. Pada saya politik adalah sebahagian dari fardu kifayah.
Maka dalam berjuang dalam politik harus ada etik dan garis-garis panduan yang tertentu. Kita tidak boleh membelakangkan rakan-rakan yang memperjuangkan agama, tak kira parti apa, kemudian kita mendahulukan orang yang nak menghancurkan agama kita. Itu pegangan saya. You tak usah bagilah alasan, oh kalau duduk dengan PH, maka habislah politik UMNO ni. Kenapa? Kerana kerusi-kerusi sekarang dah dipegang oleh PN. Jadi kalau kita duduk dengan PN, maka kursi-kursi itu sampai bila dah tak dapat kat kita. Ni bagi grup yang nak suruh kita sokong PH. Saya nak tanya balik orang yang pegang mazhab itu. Kalau kamu duduk dengan PH, sedangkan mandat yang kita ada 3 juta dari pilihan raya lepas datangnya daripada orang Melayu dan orang Islam, kamu membelakangkan mandat mereka, ya kamu boleh bertanding banyak kursi, tapi kamu akan menang berapa kursi? Dulu lagi saya cakap, diorang tak nak percaya. Saya kata dulu waktu saya rundingkan dengan PAS, ni saya nak cerita satu perkara yang nak kata rahsia pun boleh, tapi saya rasa bukan lagi rahsia. Saya adalah antara orang yang pergi berunding dengan Bersatu dan PAS di peringkat awalan dulu. Saya dimandatkan. Kalau orang kata PAS ataupun Bersatu nak bunuh UMNO, bohong. Kenapa? Waktu saya berunding dengan PAS dengan Bersatu, saya nak ulang cakap-cakap ni, orang bercakap masih hidup. Dia kata kat saya macam mana? Kalau kita bergabung, UMNO lah ambil jumlah kursi paling banyak. Kami ni parti kecil saja. Okey? Ni orang dengar semua ni, boleh pergi cek kalau Anwar Musa berbohong. Pergi cek dengan Muhyiddin. Muhyiddin kata, kami ni parti kecil saja. Saya pun daripada UMNO dulu. UMNO parti besar. UMNO lah ambil kursi jumlah yang paling banyak. Cuma saya ingat satu perkataan dia kata, cuma janganlah bagi kami ni ciput saja. Saya ingat lagi istilah Muhyiddin guna, ciput saja. Jadi waktu kita berunding ketika itu, kita berunding, kita mensasarkan 80 ke 85 kursi. Kita bertanding bersama, kita yakin kita boleh menang 80. Kurang-kurang pun 75. Kita setuju lebih kurang waktu itu nak bagi PAS kira-kira 30 kursi. Nak bagi pada Bersatu kira-kira 30 ke 40 kursi. Cuma kita kata kursi yang kita menang, yang katak-katak lari dulu, maaf guna istilah katak-katak tadi ni, kita nak kita balik. Tetapi kalau ada nak juga, kita boleh trade off. Yang dia menang kita bagi, dia kena bagi yang kita. Formula itu kita buat, kita boleh menang 2/3. Formula itu. PAS bertanding 30 ke 35, dia akan menang 30 kursi. Kita bertanding 85, kita boleh menang 80 kursi. Bersatu bertanding 40, dia boleh menang sekurang-kurang 20. Kenapa formula itu dibuang? Adalah kerana nak pergi solo. Kenapa nak pergi solo? Sebab berpakat di belakang parti dengan Anwar Ibrahim. Supaya juga waktu nak pilihan raya kecil di Sabah, saya terlibat depan saya ni berunding 3 kali. Apa Muhyiddin kata? UMNO nama kalah siapa? CM. Tak buat. Panggil lagi meeting. UMNO nama kalah siapa dia? CM. Kita yang tak buat. So saya call spade a spade. Kalau orang kata Muhyiddin nak bunuh UMNO, ni saya buka cerita yang terbaru. Bulan lepas, sebelum pilihan raya, apabila Datuk Seri Ismail dikatakan banyak tak menunaikan perkara-perkara yang dijanjikan pada Bersatu, satu hari Muhyiddin panggil saya, jemput pergi rumah dia. Okey? Ini baru ni, ini baru 2 bulan lepas. Saya memaklumkan kepada Perdana Menteri, saya dipanggil. Sebab saya tak pernah pergi ke rumah Muhyiddin sejak dia tak jadi Perdana Menteri. Ya? Saya pun pergi. Lalu dia tanya apa pandangan saya. Saya pun beritahulah, explain bagi pihak Perdana Menteri kenapa tak boleh lantik timbalan Perdana Menteri Azmin yang nak dicadangkan oleh Muhyiddin. Kita kata waktu kita bincang dulu, waktu nak form kabinet, kita ambil you punya jawatan PM, jawatan TPM kita bagi pada Bersatu. Yes, saya kata. Tapi waktu kita nak pembentukan kabinet, Bersatu sendiri tak boleh decide antara Azmin dengan Hamzah. Because of reason tak payah saya urai di sini. So jawatan tu dikosongkan dulu. Kemudian bila dah lepas tahun kata you nak minta, PM having problem sebab pandangan publik menambah jawatan tak kena pada masanya, menambah perbelanjaan kerajaan tak kena pada masanya. Kemudian Hamzah pun ada sikit problem, Azmin ada sikit problem. Maka PM kena jaga kepentingan nasional. Jadi tak dilantik. Saya cuba nak bagi alasan lah kepada Tan Sri Muhyiddin.
So dia kata apa way forward? Saya kata way forward, kalau kita dapat bersatulah tiga-tiga parti, janganlah bergaduh, you pun janganlah kacau kerajaan. Saya buat benda tu. Saya pergi jumpa Mahathir. Mahathir masih hidup. Cuba tanya apa 3-4 bulan lepas saya jumpa Mahathir. Minta jangan kacau Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan janganlah buat benda-benda yang melemahkan kerajaan. Dengan Muhyiddin bercakap macam tu. Apa Muhyiddin jawab kepada saya? Saya ni kalau betul you all boleh bergabung, kita semua dah jadi kuat, saya berehat pun tak apa. You see? Ini malam ni saya bercakap, Muhyiddin masih hidup tu. Kalau orang nak buat dakwaan Muhyiddin nak matikan UMNO, itu cerita rekaan. Saya tak tahu orang lain. Ini daripada mulut Muhyiddin beritahu kepada saya. Banyak kali, banyak occasion. Waktu pilihan raya Sabah. Waktu pilihan raya Sabah, UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kuota terbang pergi ke Sibu. Kerana PM 16 hari bulan September 2020. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur dia, beritahu UMNO habis duit Sabah, tak cukup duit. Berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah. Saya tak boleh berbohong, saya berdosa. Tapi tuduhan kononnya kita ni nak matikan kita, tak betul. Saya tak betul, saya kata tak betul. Saya bukan takut nak lawan Muhyiddin. Muhyiddin kena pecat daripada UMNO, cuba tanya dalam MKT. Siapa yang bercakap saya Muhyiddin kena pecat? Malam tu. Saya seorang saja bercakap. Menentang Muhyiddin Yassin. Dalam mesyuarat MKT, depan-depan Muhyiddin. Saya betul terang. Tapi bila nak tuduh, kalau dah soal sekarang, kalau nak kata PAS nak bunuh UMNO, apa tu. Kalau PAS nak bunuh UMNO, waktu UMNO dah jatuh, kenapa PAS nak kutip? Melalui Muafakat Nasional. Saya fikir sebagai orang Islam kita kena bertindak adil. Kalau kita nak bertelagah sesama Islam, mesti atas perkara-perkara yang betul pada syarak. Dengan menuduh PAS atau menuduh Bersatu kononnya nak membunuh kita. Saya dah beritahu, terutama UMNO Kelantan dan Terengganu. Saya faham kawan-kawan nak jadi calon. Kalau kerjasama dengan PAS, kerjasama di Kelantan, Terengganu ataupun Kedah, maka kursi yang ada dengan PAS tak dapat kita ambil. Tapi waktu tu saya kata, kalau kita kerjasama dengan PAS, kita ambil 3 atau 4 kursi parlimen, kita bagi-bagi dengan PAS, dia ambil 4 atau 5. Di Kelantan kita ada 5 sekarang, kita minta 6 atau 7. 7 campur dengan 4, kita dah ada 11 kursi. Di Kedah kita boleh dapat 5-6 kursi. Garanti kita menang berapa belas kursi. Tetapi pemimpin-pemimpin buat cerita, oh kita boleh menang Kelantan 9-0, boleh menang Terengganu. Akhirnya siapa yang betul? Anwar Musa betul ke pemimpin-pemimpin kita sekarang yang betul? Very simple. Kalau kita buat keputusan kerana kepentingan diri, kita tidak tengok satu benda secara objektif. Pada saya tak ada ruginya UMNO bekerjasama dengan PAS. Pada saya tak ada ruginya. Kursi boleh berbagi-bagi. Tak kira dia masih hidup, dia duduk dengan saya. Dia kata tak apalah, Terengganu kita runding, mungkin UMNO daripada 2 ambillah 3 ataupun 4 state bagi ke Terengganu. Parlimen bagi 50-50. Kelantan dia kata okeylah, sekarang ada 5, ambillah 7 ke 6 ke, state kekal lah dengan PAS. Federal biar kita kuat. Itu baru 2-3 bulan lepas, 2 bulan lepas. Itu pendirian PAS. Dia nak bekerjasama. Tapi kita, kalau nak kerjasama kita, keluar dulu pada Perikatan Nasional. Macam mana orang nak buat? Itu mereka ahli parti. Kerana nak berunding dengan kita, mereka nak keluar. Sedangkan dalam Piagam Muafakat Nasional dah sebut, PAS bebas membuat affiliation politik mereka. Kita bebas membuat affiliation politik kita. Kita tak campur urusan dalaman PAS. Jadi kalau PAS nak masuk PN, apa yang kita nak jadi sibuk? Tapi nak berunding kursi, patut kita berunding. Tapi perundingan gagal. Saya tanya MB Terengganu. Kecewa saya kenapa ni PAS tak boleh selesai dengan UMNO. Dia kata macam mana nak berunding? Duduk aja, syaratnya ialah kena keluar dulu baru berunding. Kalau kami keluar kemudian berunding, kalau perundingan gagal nak balik semula pada PN, dia kata. Saya fikir ya juga. Jadi minta maaf lah terpaksa cakap benda ni. Saya cakap sebagai orang luar, bukan orang dalam pentadbiran parti. Tapi natijah yang saya nak tunjukkan di sini, kesombongan, ketamakan membawa kerugian. Islam pun suruh kita bermuafakat, bekerjasama, jangan bercerai-berai. Kita tak pilih jalan itu, Quran tidak berbohong. Kita yang salah. Terima kasih, Tan Sri. Tak ada dah nak tanya.
cukup tadi. Cukup. Okey. Tapi nanti sesi lain pula kita. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana beri peluang untuk saya bercakap, dan saya bercakap semuanya melibat orang yang masih hidup. Kalau saya memfitnah, kalau saya reka cerita, bukan saya berdosa dengan Allah SWT, tapi juga saya akan dibahas semula oleh orang-orang yang namanya saya terpaksa sebut tadi. Saya sebut dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Pada saya, parti-parti orang Melayu, parti-parti orang Islam, bersatu padulah. Dan bila nak pilih kawan, pilih sahabat. Jangan pilih harbi, orang yang ternyata memerangi dan memusuhi kita. Sama ada secara zahir atau tidaknya, kita boleh tengok pada track record mereka. Dan jangan tinggalkan saudara Islam untuk mengambil orang bukan Islam. Bukan kerana kita anti orang bukan Islam. Tidak. Tetapi kita perlu mendahulukan orang-orang yang ahli-ahli syahadah dan juga orang-orang yang sama akidah dengan kita, tanpa kita membelakangkan orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Maka prinsipnya, kita telah tersesat di ujung jalan. Pada saya, kembalilah ke pangkal jalan. Jangan dah begini jadinya, kita nak rosakkan lagi UMNO ini dengan nak bawa kita pergi kepada PH yang di dalamnya ada